Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamsuri bin Khalid dari Jabatan Keselamatan Keselamatan Pekerjaan dan tajuk saya adalah The Evolution of Leakage in Underground Storage Tank at Petrol Station. Ini adalah berita saya berkaitan dengan saya terlibat. Seterusnya, ini adalah beberapa supervisors yang terlibat dalam research ini, semua ada di Malaysia, di UK dan juga di Jepun. Ini adalah list pada konten yang akan saya present sedikit berkaitan dengan kajian saya. Untuk background, kita dapati bahawa petrol station di Malaysia mempunyai sebanyak 4,119 dan untuk peta layout underground storage tank, kita dapati bahawa dia terdiri daripada storage tank, piping, pump dan juga dispenser. Dan juga layout secara schematic diagram, kita lihat kedudukan underground storage tank adalah amat jauh daripada kedudukan yang sebenar. Dan untuk peristiwa ataupun kemalangan yang berlaku di petrol station di seluruh dunia, dapat pelbagai keadaan berlaku di Ukraine, di Arab Saudi, di UK dan juga di Malaysia sendiri, iaitu di Gua Mesang. Dan kita dapat satu kaedah di mana arahan daripada Federal Government Gazetted Petrol Safety Measurement Act 1984 yang menyatakan bahawa jurisdiction ini terjatuh kepada JKKP. Dan inilah keadaan di mana Gua Mesang berlaku, kejadian dia menyebabkan kebakaran dan juga kematian dan menyebabkan pertama report yang diberikan kepada kita dan juga di mana safety audit itu dilakukan berkaitan petrol station di Malaysia. Dan apa yang kita lakukan auditing safety operations, USC design approval, certificates dan maintenance dan juga profiling manufacture of UST dan juga risk yang merangkumi kepada petrol station tersebut. Dan isu yang ada di petrol station adalah melibatkan integriti yang terlibat, reliability safety features, maintenance, penambahbaikan, pemulihan, safety from fire, piping failure, safety petrol station itu sendiri. Dan kita ambilkan keadaan di Kuala Lumpur, Klang Valley, di mana kita dapati bahawa double layer underground storage tank adalah sebanyak 5,304 tanks, manakala single layer underground storage tank sebanyak 1,050, 50% daripadanya adalah lebih daripada 15 tahun. Dan di situ adalah list yang melibatkan kenapa limitation yang ada. Dan ini adalah definisi faktor yang melibatkan leakage yang berlaku adalah disebabkan oleh substandard product, substandard weldment, poor coating, internal and external corrosion, no proper safety features dan in place pada keadaan tersebut. Dan untuk problem statement tersebut adalah di mana single layer underground storage tank yang melebihi 15 tahun mempunyai integriti yang tidak dibuktikan dan perlulah ada specific practice untuk countermeasures outcome of disasters dan juga merupakan ada imaging risk of fire rarely quantified dan pose the imminent effect fire kepada orang ramai. Dan untuk kita quantify itu ada research objektif dan juga research question yang ada 3. Dan untuk research metodologi kita akan go to apply research adalah melibatkan aims at defining solution for immediate problem facing by a society and industry. Is a case study melibatkan document, site inspection dan software. Dan untuk menjawab research question 1, site visit melibatkan documentation, justify visual inspection by NDE dan juga thickness measurement. Dan untuk research kedua, research question yang kedua, kita tengok dari segi apakah the best practice adopt structural health monitoring using UTTG dan juga kita tengok codes, ASME codes, section 8, kita tengok API 578, API 580, 581, OSHA dan sebagainya. Dan seterusnya ke research question 3, kita akan estimate untuk notification of risk yang berlaku engulf daripada petrol station tersebut menggunakan Aloha. Dan untuk metode approach, kita akan ambil sampel dengan storage tank yang lebih daripada 15 tahun yang boleh menyebabkan kebakaran dan kita tengok dari segi 3 kaedah iaitu risk-based inspection, structural health monitoring dan juga quantity risk assessment menggunakan Aloha. Dan ini adalah gabungan daripada new process combination, RBI, SHM dan juga Aloha. Dan untuk aktiviti untuk approach kajian tersebut, kita akan first pergi site inspection dan kedua kita tengok dari segi cleaning process kepada underground storage tersebut dan kita akan juga buat internal measurement dan juga leakage occurred. Dan kita juga membuat mapping kepada sistem dan juga pada design untuk kedudukan di mana yang melibatkan berlakunya kebocoran dan juga kita buat simulation menggunakan SolidWorks untuk melihat keadaan di mana yang merah itu menunjukkan orang panggil thickness yang telah nipis dan boleh menyebabkan giveaway ataupun substance dalam itu akan keluar dan menyebabkan kebakaran. Dan seterusnya kita akan semak
dari segi design dan juga analisis, dari segi drawing dia, calculation, menggunakan software, menggunakan Excel untuk mendapatkan perbezaan. Di sini kita dapat perbezaan daripada thickness yang kita buat dan juga actual thickness. Actual thickness adalah 6.616 mm, tapi dari design adalah 6.42, iaitu perubahan yang begitu mendadak lah. So, kita masukkan juga dalam hasil tersebut kepada API 581, kita melihat dari segi probability failure dan juga financial consequences. Dan kita dapati bahawa resultnya POF, damaging thickness, 67.5 dan result FCT ataupun cost total lah 1.2 bilion yang harus diterima oleh bukan sahaja industri dan juga pihak kerajaan. Dari segi risk-based inspection yang kita gunakan, API 581 ini adalah kita analisis di mana kita dapat result untuk FC total kos yang melibatkan 1.2 million, di mana ia menjejaskan bukan sahaja kematian ataupun penutupan perusahaan tersebut, tapi ia menjejaskan segi keuangan dan capex untuk industri tersebut, dan juga dia menyebabkan kerajaan terpaksa spend amount of money untuk membaiki dan juga menyediakan structure atau superstructure untuk perusahaan tersebut. Dan dari segi metrik kita dapati damage of all EST adalah 3D di kedudukan tersebut. Dan kita buat simulation kawasan tersebut, engulf atau sekeliling itu melibatkan keluasan yang demarcation menunjukkan critical error sejauh 20 meter menyebabkan oleh kemalangan dan boleh menyebabkan kematian. Ahli simulation ini akan memberi satu keadaan justifikasi seberapa jauh kebakaran itu boleh berlaku dan efek dia kepada persekitaran dan juga orang awam. Di mana daripada kajian tersebut jarak yang begitu kritikal adalah 0.20 meter. Di mana jika ia boleh pergi sejauh tersebut, dia akan menjejaskan orang awam. Oleh itu, jabatan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan satu draft Malaysian Code ataupun DOSH Code untuk melihat safety of petrol station, di mana akan merangkapkan jarak safety buffer antara pembinaan petrol station tersebut dengan juga perumahan ataupun industri. Oleh itu, kita telah move forward, kita pun telah buat bincangan terhadap draft untuk safety petrol station drafting tersebut dan akan kick off hopefully dalam 2020, insyaAllah. Seterusnya, kita dapati konklusi adalah possibility early detection adalah perlu untuk UST yang melebihi 15 tahun, dan juga best practice untuk kita quantify aging underground storage tank dan juga estimation of the severity and effect of UST of fire hazard. Dan seterusnya, jabatan akan membuat code of practice to all yang company and local authorities untuk determine the safety buffer of petrol station. Dan research contribution, and of course RBI combination adalah RBI structure health monitoring dan juga loss containment adalah satu kaedah yang begitu mudah untuk digunakan, dan juga alternative tool untuk buat prediction of risk of underground storage tank, dan elemen yang penting untuk membuat ataupun menggarapkan Malaysian Code for Practice Safety in Petrol Station. Untuk research contribution ini, kita dapati bukan sahaja ia memberikan satu combination risk-based inspection, structural health monitoring dan juga loss containment, tapi ia juga adalah satu alternative tool yang boleh predict untuk risk yang fire yang berlaku pada underground storage di petrol station. Seterusnya ialah satu elemen yang penting dan risk in drafting Malaysian Code of Practice Safety in Petrol Station di Malaysia. Walaupun kita melaksanakan code practice ini dalam proses untuk discussion dan juga pengeluarannya, bagaimanapun punca-punca tersebut juga berpindah kepada pejabat Perdana Menteri kerana ia juga jatuh jurisdiction di pihak PMO itu sendiri. Dan kita harap supaya ini dapat menjadi satu benchmark di mana setiap petrol station yang disediakan ataupun dibina haruslah mengikuti jarak-jarak yang dipanggil jarak selamat, bukan sahaja kepada penduduk tapi juga orang-orang ramai yang berada bersekitaran. Dan ini adalah beberapa attachment yang berada di Abington unit UK untuk buat justify untuk create a new profiling untuk underground storage tank, dan juga the crop practice yang kita discuss 2012 to 20 insyaAllah dalam around this year akan publish, dan ada beberapa paper yang terpresent di ICM 2016, 2018 dan juga sharing PhD research dekat IEM dah. Ini ada journals, lebih kurang 22 journals yang telah dipublish, dan juga buku-buku yang berkaitan jurnal forensik yang telah kita keluarkan di bawah kelolaan jabatan dan juga saya sendiri yang buat editing tersebut. Di sini saya paparkan dua buku kes jurnal forensik yang melibatkan berkaitan kemalangan yang berlaku di industri, sama ada di construction ataupun di industri perkilangan, memberikan satu garis panduan untuk keselamatan kepada pekerjaan dan juga majikan untuk memerhati dan juga memantau keadaan itu supaya selamat untuk dilakukan. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.